Seperti yang saya janjikan, saya ada seorang tetamu yang bagi saya sangat istimewa sebab saya pernah hadir seminar beliau. Saya rasa macam saya kena tampar sebab saya bangun daripada lamunan saya. Kita ada Dr. Sharifah Mazrina di dalam konti IMR FM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat? Terima kasih, sihat. Terima kasih menjemput saya hari ini. Jadi sebenarnya saya ni sendiri personally saya dah kenal dah sedikit lah pasal doktor kan. Saya dah tahu pasal MAPS konsep ni. Tapi untuk pendengar radio IMR FM, diorang like tapi diorang ada yang tak tahu lagi. Jadi boleh tak kalau kita nak tahu dulu latar belakang doktor dulu, lepas tu ceritalah pengalaman ke. Kita cerita latar belakang dulu ya. Saya sebenarnya dulu seorang psikologis. Dan saya mendapat latihan di Canada, peringkat masters dan melakukan PhD dalam bidang psikologi juga. Dan saya mencipta formula MAPS, konsep formula psikologi, formula motivasi yang saya cipta sendiri. MAPS itu bermaksud mental, emotional, physical dan social. Yang menariknya formula ini, saya telah uji dia. Uji ketahanan dia, uji kekuatan dia, uji keberkesanan dia di keempat-empat ekspedisi yang pernah saya lakukan. 2 kali di Kutub Selatan, 1 kali Kutub Utara dan yang terkini tahun 2011 di Greenland. Itu tak termasuk dengan rekod bungee jumping dalam setengah jam 2 lompatan, merentas motosikal jarak jauh dan sebagainya. So sangat berkesan dan dia bukan saja untuk ekspedisi, aktiviti lasak dan sebagainya. Formula ini juga sangat berkesan dalam bidang keusahawanan kerana saya bukan seorang usahawan tetapi saya menceburkan diri mempunyai syarikat sendiri. Sebenarnya saya tahu juga doktor sebelum ni pensyarah dekat betul, UiTM kan? Saya seorang pensyarah di UiTM dan saya menggunakan ilmu MAPS ini untuk memaksimalkan potensi diri saya dan telah diguna pakai dalam banyak bidang ya, pelajar, universiti, orang bekerja, orang sakit, malah pernah juga ilmu MAPS ini diguna pakai oleh mereka yang mempunyai penyakit kronik. Penyakit kronik yang dah memang orang kata hayatnya agak singkat, berhadapan dengan keadaan bagaimana bertahan dan bersabar, menerima hakikat dan sebagainya. Jadi formula ni sebenarnya sehingga hari ini kalau saya kira secara kasarnya telah diikuti dan telah dihadiri oleh hampir lebih 100,000 orang telah menggunakan formula saya yang pernah melalui program saya. Wow, okey. Yang tu daripada latar belakang seorang psikologis, lepas tu yang saya tahu seorang pensyarah, lepas tu sekarang ada MAPS konsep. Tapi yang diorang tak tahu pengalaman paling berharga doktor. Apa pengalaman paling berharga? Kalau cakap pengalaman paling berharga dalam kehidupan saya, satu yang paling istimewa ialah apabila saya melakukan ekspedisi. Sebabnya kalau kita tahu di kutub ni tempat dia sangat luar biasa yang takkan dapat kita lihat di tempat-tempat lain di muka bumi ini, insya-Allah. Iaitu satu yang paling istimewa bila kita sampai betul-betul di paksi bumi. Paksi bumi yang dipanggil 90 darjah Celsius ataupun 90 darjah Kutub Utara ataupun Selatan, sama dia di mana garisan longitude bercantum menjadi satu titik. Dan pada spot itu masa menjadi 24 jam pada satu titik itu. Jam kita ni kat situ 24 jam. Dia tak ada minit, tak ada saat lah. Jadi 24 jam dan lebih pelik lagi sebab matahari pula terbit selama 24 jam selama 6 bulan. Jadi kita dalam satu dunia yang sedikit luar biasa, tak ada masa dan tak ada siang dan malam. Malam tak ada. Memang terang je lah. Terang sepanjang 6 bulan. Matahari itu terik macam pukul 1 tengah hari macam tu. Dan kita boleh lihat matahari itu berpusing atas kepala kita je. Jadi kita tak tahu dia pukul berapa. Jadi masa tu waktu bila pun boleh. Kalau you terlajak tak apa, reverse je balik. Kalau you nak cepat tak apa, ya kedepankan saja masa. Jadi masa tu dan pada satu titik itu adalah 24 jam, sedikit luar biasa. Itu kenangan yang hebat dan itu kenangan manis yang saya rasa tak akan dapat dilalui oleh sesiapa. Kecuali anda berada di paksi bumi, di mana-manalah Kutub Selatan atau Utara, dan saya dah berada di kedua-dua paksi bumi tersebut. Dan of course melihat kebesaran Allah yang rupa bumi salji berupa bermacam-macam bentuk seperti binatang, berjumpa kalimah Allah, jumpa image-image yang sangat-sangat menarik, image seperti seorang sultan pada sebuah gunung, image seorang wanita sedang solat pakai telekung, siap ada angkat jari macam sedang tayat akhir.
Sangat menarik lah, dan tu tak termasuk pula dengan kena frostbite. Ni pengalaman hebat juga. Frostbite dia sebenarnya sebab ada orang tak tahu tau, doktor ni sebenarnya dekat Malaysia kita panggil beliau Iron Lady sebab bukan suhu dekat sana berapa? Paling sejuk saya lalui ialah minus 55 darjah Celsius. Bayangkan, tapi dia boleh pergi. Dia boleh pergi sehingga kalau waktu siang ni di Kutub Selatan boleh serendah minus 68 darjah Celsius. Wow. Okey, kepada yang kat luar sana yang duduk dalam aircon suhu 18 pun tak tahan, dengar Iron Lady kita berada di Kutub Utara, suhu negatif 50 dan ke bawah lagi, dan lagi rendah, lagi rendah kan. Frostbite tu macam mana nak tangani dia? Saya kena frostbite banyak tempat. Saya kena yang paling teruk dekat pipi sebelah kanan, sampai sekarang masih ada tanda lagi lah. Di hujung-hujung hidung ni, dia kat mana tempat yang kecil-kecil tau, kat hujung jari, jari kaki, jari tangan, hujung hidung, cuping telinga, hujung-hujung bibir kita ni, kelopak mata. Boleh kalau kita tak jagalah. Sebab tu persiapan nak masuk tu, satu kita kena ada acclimatization, kena menyesuaikan diri dengan suhu sejuk. Sebab tu latihan saya banyak di luar negara. Kemudian prevention lah is better than cure kan. Jadi sebelum pergi tu kena protect lah diri tu, kena pastikan muka tutup semua, tinggal pakai goggle saja. Pakai sarung tangan. Kalau tak tahan sangat sejuk, ada kita letak alat pemanas sikit kat dalam, tapi dia tak boleh bertahan, tapi bolehlah membantu. Dan saya ada satu krim yang diguna oleh orang Eskimo yang menggunakan lemak daripada singa laut. Okay. Jadi lemak tu memang dia panas. Jadi bila kena frostbite tu kita sapu. Benda tu susah nak dapat lah, tapi alhamdulillah saya dapat daripada orang yang ada dengan orang Eskimo ni. Jadi dia bagi kat saya. Dia kecil je tapi boleh tahan lama. Jadi bila kita kena tu, kita cepat-cepat sapu krim tu supaya haba daripada krim itu membantu untuk mengalirkan darah pada bahagian yang dah kena frostbite. Sebab frostbite ni bila dia tak ada haba, dia akan matilah, sel tu akan mati. Jadi kulit kita makin sejuk, dia makin reput. Kemungkinan tak boleh guna pakai lagi. Betul. Dia akan terus mereput sampailah jadi macam saya kena baru tahap 1 dia dah kena putih, dah mati sel semua. Kemudian sampai merebak ke tahap 2 dah jadi coklat, dah macam kudis kering. Tapi kalau tak jaga masuk tahap 3 dia kena gangrene. Gangrene tu bila semua dah mati jadi macam arang lah. Dan dia akan tanggal dengan sendirinya dan tinggal tulang je lah. Belum berlubang lah kat mana-mana. Kalau jari putus lah, tinggal tulang saja. Dengar tu. Itu yang sakit. Jadi belajar menangani, buat persiapan. Bila kena tu jangan panik, guna ilmu MAPS, tenangkan fikiran. Take step by step. Itu yang sebenarnya kita nak ketengahkan hari ni. Tapi sebab kalau saya tak tanya kan, nanti orang tak tahu macam mana. Orang tak yakin. Dia ni macam elok je. Sedangkan doktor ni lebih dikenali sebagai Iron Lady tau, untuk yang tak tahu kan. Jadi itu adalah pengalaman yang paling berharga. Okey, kita nak masuk ke dalam MAPS konsep pula. Kita nak bagi tahu para pendengar konsep di sebalik MAPS konsep itu, objektif dia. Lepas tu kita nak tahu yang muda yang mendengar ni ada tak peluang pekerjaan. Alright, alhamdulillah MAPS konsep ni bermula daripada satu formula yang saya cipta lah, dan kemudian saya guna pakai. Saya dah banyak buat present di dalam dan luar negara, pergi ke seminar dan sebagainya, sehinggalah saya rasa mungkin saya boleh memberikan ilmu ni kepada lebih ramai orang kalau saya mengendalikannya sendiri. Jadi akhirnya saya terpanggil untuk menjalankan program motivasi supaya orang ramai boleh pakai. Sebab selepas saya uji pakai dan sebagainya, saya nampak hasil dia. Dan saya rasa ilmu tu untuk dikongsi dan bukan untuk diri sendiri. Kalau saya dah cuba sendiri, boleh berjaya dan boleh dapat melakukan berbagai aktiviti, kenapa tidak saya sebarkan, kongsikan. Mungkin boleh membantu orang yang kurang semangat, mungkin boleh membantu orang yang banyak idea tapi tak berapa berani nak buat, ataupun orang yang ada potensi tapi malu untuk keluar ke depan. Banyak bidang ya. Jadi akhirnya saya pun fikir dengan komitmen yang sangat tinggi ketika itu sebagai jurucakap produk, banyak program dan sebagainya. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk berdikari, mempunyai syarikat sendiri, membuat konsultan motivasi khususnya menggunakan ilmu MAPS ini. Lepas tu dikembangkanlah, of course saya kaitkan dia dengan ilmu psikologi, dengan sedikit keagamaan, banyak bidang sebab dia boleh pergi ke banyak sudut sebenarnya.
Jadi akhirnya sehingga sekarang alhamdulillah sejak tahun 2007 sehingga sekarang tertubuhlah MAPS Concept Holdings Sdn Bhd. Itu syarikat konsultan saya. Dan kita adalah syarikat yang ataupun konsultan yang berdaftar dengan Kementerian Sumber Manusia Malaysia kan. Jadi kita boleh menyalurkan banyak ilmu-ilmu ni kepada lebih ramai pihak. Bukan saja kepada corporate, kepada semua universiti, kerajaan, pelajar, macam-macam saya dah sebut. Baik. Jadi konsep kami tentang MAPS konsep ini memang saya kata saya adalah master trainer dia. Master trainer, saya ada facilitator di mana ini peluang-peluang pekerjaan nak kata tadi saya kaitkan sekali. Kalau program tu besar biasanya saya akan buka tawaran kepada pelajar-pelajar universiti untuk jadi facilitator. Sama ada secara sukarela ataupun kita engage terus untuk satu-satu program. Jadi dia orang dapat pengalaman lah. Saya juga mempunyai banyak ruang untuk mahasiswa menjalankan latihan praktikal. Sekarang ni sedang dibuka kebetulan. Kita ada beberapa tempat untuk student latihan praktikal khususnya dalam bidang IT, HR, dalam bidang bahasa Inggeris, TESOL, boleh datang. Dan kita juga buka ruang kepada multimedia. IT ni samalah, dia ada banyak sudut multimedia, IT, right, dan ada 2-3 tempat lain yang boleh memohonlah. Dan ada beberapa tempat juga untuk sales and marketing. Kalau nak buat sales dan marketing sangat-sangat diperlukan. Okey. Jadi itu bidang yang kita kata yang sekarang ni ada ruang untuk student buat praktikal, ada ruang. Boleh datang sekarang, kita baru je iklankan semalam sebenarnya. Dan boleh datang walk in, boleh call office saya, pergi je dekat www.mapsconcept.com, boleh tengok keseluruhan perjalanan program, gambar-gambar kalau nak tengok yang saya sebutkan tadi, gambar-gambar program semua ada dekat situ. Is a one stop center. Dan mana tu? Di Laman Sri Business Park, section 13. Yes, blok 5 tingkat 4 atas sekali. Boleh datanglah walk in pun. Boleh walk in dan nyatakan bawa resume terus kalau nak hantar, ataupun boleh layari laman web saya ataupun hantarkan email ke info@mapsconcept.com. MEPS info@mapsconcept.com. Hantar kat situ insya-Allah. Dan kalau jawatan kosong sekarang ni ada jawatan kosong untuk pemandu dan dispatch. Ada juga. Ada jawatan kosong juga. Jadi datanglah. So memang kebetulan ada ruang terbuka sekarang ni, rezeki dia orang lah nak dengar. So bolehlah cuba-cuba. Tapi kan sebenarnya yang menarik perhatian saya pasal doktor ni sebab yelah saya dah pernah attend kan. Betul. Saya tahu doktor sebelum ni seorang pensyarah. Betul. Lepas tu bukan hampir-hampir ditawarkan untuk menjadi dekan dekat Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Tapi tok orang lain. Dengan cerita doktor tolak tawaran tu kan. Boleh tak ceritakan kenapa? Padahal sedangkan orang dah kenal, kita boleh dapat excuse, tapi kenapa doktor tolak tawaran tu? Saya sebenarnya tak ambil kisah sangatlah tentang jawatan dekan ke timbalan dekan ke siapa ke. Saya pun sebenarnya tak nak cerita sangat pasal benda ni. Tetapi sebab dah ditanya, eloklah saya kata sebenarnya saya lebih mengamalkan konsep kalau saya nak cari rezeki tu biarlah betul-betul berkat. Bukan kata jadi saya tak berkat. Sebenarnya sebab saya sendiri tidak boleh memberikan diri saya keberadaan berada di universiti pada ketika itu. Saya tak boleh, kita ni bila makan gaji, kita kena terikat dengan syarat dan peraturan syarikat ataupun organisasi tersebut. Jadi sebagai pensyarah, saya ambil pensyarah lah bukan jawatan. Sebagai pensyarah, saya perlu berada 9 to 5. Dari pagi 9, kena ada. Lepas habis mengajar, tetap kena ada di bilik. Buat kerja pejabat, berjumpa pelajar dan sebagainya. Siapkan tesis ke apa benda lah. Jadi, yang itu saya tak boleh ada. Saya boleh cuba datang untuk mengajar pada ketika itu. Tetapi selepas tu saya ada banyak juga jemputan lain. Komitmen saya sebagai duta produk, road tour. Jadi, masa tu jadual saya sangat padat. Dan saya tak terikut dengan rentak jadual tu, dan dengan nak kena berada memang tak boleh. Rentak pendidik itulah yang susah. Jadi saya rasa walaupun saya mendapat kelulusan daripada pentadbiran UiTM, kata tak apalah, you datang, you mengajar, lepas tu kita benarkan you keluar. Tetapi hati naluri saya rasa macam tak sedap sebab rezeki saya tu saya tidak berikan tenaga tulang pak karat saya dengan nilai gaji yang dibayar. Saya cuma datang mengajar, lepas tu saya balik. Walaupun dapat izin, tapi saya ambil kira juga rakan setugas mungkin tak selesa sebab patut saya sama-sama berganding bahu memegang jawatan juga, mengurangkan beban diorang. Tapi sebab saya tak boleh memegang jawatan tersebut, orang lain kena handle. Sebab setiap pensyarah ni kita kena jaga persatuan, kita kena ada komitmen dengan student, kita kena jaga macam student punya research. Sebab saya ada master, saya kena tolong juga student master. Jadi masa itulah Jadi komitmen tu banyak dan saya rasa
kita boleh rasa lah kalau hati kita rasa rezeki tu tak berkat, kita rasa macam tak sedap hati. Jadi saya dari sehari ke sehari, saya fikir setiap kali hujung bulan dapat gaji, tapi saya rasa saya tak bagi komitmen. So saya rasa tak sedap hati lah. Akhirnya saya rasa elok saya tarik diri, saya kena buat pilihan, tegakkan pendirian. Kalau saya rasa tak boleh, saya kena cari jalan keluar. Jadi akhirnya saya rasa saya mulakanlah dengan satu syarikat kecil, membina diri saya sendiri dari bawah. Ya. Tapi itulah dia sebenarnya, saya dah mainkan sebenarnya motivasi doktor hari Isnin baru-baru ni kita buat trial first time kan, daripada pukul 12 tu, dalam pukul 12 saya mainkan tajuk hari Isnin hari tu perihal makan gaji. Betul. Curi tu lah. Ada tak komen sikit, sebab yelah mestilah dia punya yang tuan yang bercakap tu kena komen sikit. Ada pengalaman yang tak ada ya. Okey, kita ni manusia tak lepas dari kesilapan tetapi akhirnya kita belajar, sebab tu kita dituntut sentiasa mencari ilmu sampailah kita nak mati besok. Cari ilmu lagi ni, nak mati ni kena belajar mengucap lagi ni. Cari belajar lagi tu. Dan ada orang ajar kita mengucap. Jadi begitulah hikmahnya kalau orang cari ilmu ni, akhirnya kita akan sedar, kita akan nampak. Mungkin dulu tak tahu, ponteng tak apalah. Orang tolong punch card pun untuk kita, tak apalah. Okey, ataupun kita claim lebih ke, kita tipu MC ke, ada emergency, sedangkan semua tu tak wujud, tapi kita buat untuk kepentingan peribadi. Jadi benda-benda begini sebenarnya tak betul, salah sebab apa? Apabila kita melakukan perbuatan tersebut, gaji kita tetap jalan. Lain lah kalau gaji hari. Yes. Jadi kalau gaji hari, kalau you tak datang, tak ada gaji, tak apalah. Ini gaji berjalan cukup bulan dibayar. Tetapi kita tidak memberikan tulang pak kerat untuk nilai gaji dibayar. Dan macam saya cakap dalam slot saya yang sebelum ni, saya kata jangan kita masuk golongan munafik. Golongan munafik ni 3 golongan. Bercakap bohong, berpura-pura dan memungkiri janji. So, bila saya katalah contoh saya katalah saya ambil MC tapi saya tak ada MC pun, saya tak sakit pun. Jadi 2 munafik dah ada kat situ. Satu berpura-pura jumpa doktor saya sakit. Okey, doktor pun bagi MC. Okey, yang keduanya berpura-pura pula pergi jumpa bos, saya MC hari ni kurang sihat, tapi pergi buat benda lain kat luar. Pada kita syarat dunia dah lepas dah, syarat organisasi dah lepas, janji hantar MC. Okey, tak adalah orang nak check kan. KMC atas kepercayaan. Tapi kita sudah memungkiri janji. Masa kita sign surat perjanjian, kita harus akur, terikat dengan etika kerja dan sebagainya. So pada saya benda tu semua tak bagus. Jadi kalau tak percaya, cuba buat. Bagi orang yang mula sedar, cuba buat. Cuba tengok hati anda, ada rasa tak sedap tak? Rasanya mesti ada. Tapi kalau hati tu dah gelap, dia tak akan rasa apa-apa. Tapi kalau ada sedikit nur kat situ, anda akan rasa macam tak sedar, macam tak kena. Ya, nanti duit kita akan cepat habis, macam tak cukup aja. Sebab rezeki tak berkat tu banyak tanda-tanda dia. Jadi sebab tu saya terpanggil, sebab dalam banyak program-program motivasi yang saya buat untuk klien-klien saya, topik ini menjadi salah satu topik yang mereka hendak highlightkan. Sebab satu yang saya rasa beramai orang buat ialah memberikan MC tipu. Jadi untuk macam kata contoh nak minta cuti tak dapat, bagi MC. Jalan mudah. Jadi kita menghalalkan cara. Jadi banyak berlaku tertekan sangat ke office, tak boleh tahan, ambil je MC, cabut. Okey. Jadi ini yang sebenarnya kita tak sedar perbuatan kita tu sebenarnya menjurus kepada menjadi munafik dan rezeki kita kurang berkat. Jadi kita kena ingat rezeki tu nak masuk mulut kita, kena ada sedikit kesedaran lah. Jadi darah daging. Benda ni basic knowledge. It's not so much of ustaz, ustazah kena cakap. Tapi ini kesedaran individu yang kita kena cari sendiri dan kita kena tahu apabila kita mula bekerja dah makan gaji. Okay, itu sangat penting. Jadi itu sedikit sebanyak kiranya daripada tuan dia yang memberi motivasi tu sendiri dah bagi komen terhadap kita punya topik pada hari Isnin. Baiklah doktor, masa sebenarnya mencemburui kita sekarang ni. Jadi saya nak terus kepada soalan, apa kata Dr. Sharifah Mazlina, cerita sedikit tentang program ni. Dot tu bukan lucah Okey, apa kata dot saya Baik. Saya insyaAllah akan ada satu program yang dipanggil Apa Kata. Dalam program Apa Kata ni, dia sebenarnya adalah program motivasi santai dengan saya nanti yang akan kudara, dan di mana dalam program ini saya ada 3 segmen. Okay, satu saya kata Apa Kata Cuba. Okay, di mana saya akan mengajak pendengar untuk mencuba sesuatu yang anda rasa nak cuba dah lama tapi tak nak cuba-cuba. Saya nak bagi motivasi.
hubungi saya, hantar email ke, hantar dekat Facebook, apa kata ke nanti di Amal Radio ke, ataupun nanti mungkin akan dimaklumkan bagaimana untuk menghubungi saya. Okey, hantarkan maklumat anda dan nyatakan apa yang anda dah lama tak pernah cuba. Nak cuba tapi tak buat-buat sebab ada sekatan-sekatan tertentu seperti malu, tak yakin, 50-50, was-was, ataupun tak ada orang nak bagi motivasi dan sebagainya. So, saya akan galakkan anda, beri motivasi dan akhirnya saya akan kata, apa kata anda cuba. Okey, bila anda cuba, bagi tahu saya perkembangan. Boleh hantar gambar dan sebagainya. Kalau berjaya, saya akan ke tempat anda. Saya akan follow up. Itu menarik tu. Nanti at the end of the program, insyaAllah, rancangan saya at the end of the day nanti, di penghujung nanti mungkin kita akan buat satu macam satu reality juga di mana saya akan menggalakkan orang yang nak cuba ni dan akhirnya berjaya dan orang tu kita akan bagi dia hadiah, sijil ke apa daripada saya dan sebagainya. Adalah program-program sampingan selepas itu dengan saya. Sebabnya saya mahu masyarakat kita ni, orang kita mencuba sesuatu yang ada dalam fikiran, ada dalam hati tapi tak dikeluarkan lagi. Sebabnya bila tak buat, anda sebenarnya menyekat potensi diri anda. Menyekat potensi diri. Sebabnya, okey, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Selain pada buku ilmu, saya bercakap berdasarkan pengalaman sebenar, true life experience. Di mana dulu, kalau saya tak cuba buat ekspedisi pergi ke Antartika dan Kutub Utara contoh dia, saya tak tahu pun saya boleh jadi penembak tepat. Sebab saya kena bawa pistol Magnum .44. Jadi saya berlatih di bawah Angkatan Tentera Malaysia sehingga setahun dan akhirnya saya menjadi penembak tepat. Malah tempoh tu lagi cepat sebenarnya saya dapat. Baru diberikan lesen dan pistol. Jadi saya mengembangkan potensi diri. Saya tak tahu pun saya boleh jadi pemain ski yang sharpshooter. Lepas tu belajar main ski. Saya tak tahu pun saya boleh jadi pemain ski yang bagus sehingga akhirnya saya menjadi jurulatih semasa di Kanada. Jadi banyak perkara yang kalau kita tak cuba, kita tak tahu pun kita boleh buat benda-benda begini. Begitu juga dari segi macam repairing, sedikit menggunakan tools dan sebagainya. Kita tengok orang lelaki je boleh buat. Tapi bila so saya belajarlah sedikit macam mana nak repair peralatan dan sebagainya. Sekarang ni kat rumah kalau ada apa-apa sikit-sikit rosak, tak payah panggil orang, saya buat sendiri. Sebab itulah pentingnya apa kata kita cuba. Betul. Jadi kalau you bagi contohlah, katalah you minta nasihat dengan saya pun bagi motivasi, lepas tu mesti saya akan tercakap, apa kata you cuba? Jadi maksudnya saya tak nak you bercakap saja. You minta motivasi sekadar nak dengar saja. Saya tak mahu begitu. Saya nak dah dengar, dah dapat tips. Apa kata kita cuba. Macam orang Inggeris kata, you practice what you preach kan. Yes. Okay. Kan? Walk the talk lah. Walk the talk. Tapi dekat sini dah ada dah peminat sebenarnya. Ada yang bertanyakan soalan. Ya, apa dia soalan? Katanya dekat sini cabar diri. Dia ni, beliau ni nama dia saudara Amzah Syafil. Katanya nama Facebook lah kan. Okay. Cabar diri untuk berjaya. Macam mana kan? Adakah letakkan sasaran yang tinggi ataupun cemburu dengan kejayaan orang lain, elakkan diri dari sikap cepat puas hati ataupun tingkatkan standard diri sendiri. Lepas tu orang yang sama juga tanya macam mana nak dapatkan tips temuduga, macam mana kita nak kira mantapkanlah lagi kita punya temuduga punya skill tu. Untuk soalan pertama, 1, 2, 3 yang pertama tu jangan buat dulu. Jangan buat dulu. Nombor 4 tu mantapkan diri, itu lebih tepat. Tapi sebenarnya ada tips lain sebenarnya bagaimana nak mencabar diri anda untuk berjaya. Saya bagi yang paling mudah lah. Yang pertama sekali, kita kena ada pengetahuan. Yang kedua, kita kena ada skill. Dengan pengetahuan tu kita kena ada skill. Makna ada ilmu, ada skill. Dan yang ketiga, saya bagi 3 je cukup dulu. Yang ketiga, aplikasi, buat. Apa kata cuba buat. Sebabnya kalau you nak berjaya dalam sesuatu, kita tak boleh simply yang kata nak mencabar diri tapi tak cukup ilmu. Tu yang nanti kita cuba susah, lepas tu kita terkandas kecundang. Sebabnya kita tak cukup ilmu. Bila kita ada ilmu, kita akan tahu kekuatan kita, kelemahan kita kat mana. Di mana dan kita tahu limit kita kat mana nak pergi, kat mana nak berhenti. Jadi kita kena ada ilmu. So bila kita ada ilmu, macam contoh saya nak pergi kutub, saya kena ambil ilmu dulu, belajar segala ilmu, nak pergi tu macam mana rupa bumi dia, suhu dia, bolehkah aku tahan -50 ni. Saya dapatkan ilmu pengetahuan dulu. Selepas tu skill ialah yang latihan. Lagi bagus kita dalam bidang kita tu, lagi cekap kita, lagi tinggi confidence level kita. Confidence level ni takkan tinggi kalau tak ada cukup banyak pengalaman. Tadi pun saya berbincang dengan Ira tadi kan. Ira kata baru 2 bulan baru start. Mula-mula dulu macam saya pun dulu first time masuk konti kaku-kaku macam orang malu semua kan. Tapi alah bisa tegal biasa. Bila dah kerap sangat kat udara, dah selalu kat TV ke kat radio, dah macam
Alah, biasa je. Dah tak ada apa dah cakap macam cakap biasa. Jadi ia menimbulkan keyakinan diri yang tinggi. Jadi dia perlukan skill, pengetahuan, skill. Jadi nak dapat skill, kita kena praktis lah. Practice makes perfect. So dia ada kaitan semua. Jadi ini skill basic. Buat dalam apa sekalipun, buat benda ni dulu. Tapi kalau nak tahu lebih lagi, datang program saya. Jadi untuk saudara Amzah Shafal, pesanan daripada doktor personally ni orang lain tak dapat. Pertama, kita kena ada pengetahuan. Yang kedua, kita kena ada skill. Lepas tu barulah kita praktis. Skill dengan praktis come together. They hand in hand. Okay, so lama-lama cakap. Yang soalan seterusnya tu pula. Soalan seterusnya bagaimana tips temu duga kerja. Sebenarnya tips temu duga kerja ni kalau nak cakap kat radio ni terlalu sedikit. So macam saya kata, datang program saya akan bagikan. Kita ada program sehari, program 3 hari, program 5 hari. Siap dengan CJ, siap dengan evaluation. Bawa aja benda ni bagi dekat majikan. Tapi untuk hari ini, teaser dia saya bagi tahu, untuk menghadapi temu duga ni dia ada beberapa faktor. Pertama, penampilan diri itu sendiri. Itu yang pertama. Appearance kita sangat penting. Sebab orang kata orang suka judge the book by its cover. Kadang-kadang orang tu bagus tapi datang selekeh, comot, tak ready dah, siang-siang dah reject. Budak ni. Because appearance kita penting sebab kita akan mencerminkan image syarikat. So kalau orang tu nak ambil kita dan kita tak ada appearance yang bagus, appearance tak semestinya kecantikan baju kena brand, semua tak ada. Tapi kekemasan, keterampilan kita ada, looks confident, kita pun bau kita ni pun penting. Okay, kau datang dah bau kusam semacam, bau masam. Okay, dan tak ada BO yang kuat pun tak boleh juga. Okay. And then kadang-kadang tu a simple thing, baru lepas makan tengah hari datang interview, kat celah gigi ada cili sauce, ada cili, ada sayur. Oh yes, every detail, because apa yang kita tunjuk itu adalah diri kita. Kalau kita tak boleh kemaskan diri kita, bagaimana kita nak kemaskan syarikat? Maknanya kita nak pentingkan pun sebenarnya kekemasan kan? Betul. Ramai yang datang. Ramai yang datang temu duga ke office saya sendiri pun kadang datang pakai slipper Jepun. Kadang-kadang saya tengok macam contoh mahasiswi, kadang-kadang dah trend sekarang suka pakai slipper yang nipis tu. Walaupun dia bukan slipper Jepun, tapi dia slipper. Dalam still bentuk slipper. Ya, tapi dia tak tahu. Jadi kalau tak percaya, cuba jalan pakai slipper dengan jalan pakai kasut yang bertutup dan ada tumit sedikit. Aura dia lain sikit. Lain. Your confidence level akan tinggi. The way you walk nampak more confidence dan ada attitude sedikit. Okay, berbanding pakai slipper, normally kita akan drag, bunyi crack dan sebagainya. Dan it looks bad on you as well. So kita tengok apa, ini ke nak jadi eksekutif kat syarikat saya ni, forget it lah. Ni yang orang muda sekarang kata walk with swag. So kadang-kadang benda tu trend semasa kadang tak applicable dengan kehendak syarikat. So most company nakkan staff yang ada keterampilan. Kalau you sebagai student dah ada keterampilan, it's easy to beat you. Tapi kalau you datang with that kind of attitude, nak kena groom you lagi, is banyak kerja lagi lah. So company kalau boleh kita nak kurangkan kos grooming dan sebagainya. Bukan you dah build in dah siap dah. So lebih baik. Yes, itu contoh satu appearance. Banyak lagi. Of course resume. Jangan sekali-kalikan and paste orang punya resume. Saya tahu dalam internet banyak ditawarkan resume-resume ni. Banyak kesilapan yang berlaku, you just cut and paste, you tak baca betul-betul. You main letak saja. Dan kadang-kadang bila orang hantar, it's not use orang pakai. Especially teknik resume yang diberi secara free dekat internet ni, everybody is using it. So at the end of the day, apa bezanya resume you dengan orang lain? Tak ada difference je. Jadi bila you pergi interview, orang tak nampak what's so special about you. Betul. Tak ada special pun tentang you. Tak ada identity. So kalau boleh kita nak lain dari orang lain, kita nak ada sikit towering personality kat situ. So so semua bombastic word ni. Ya. Jadi bila orang tengok je, oh dia ni punya lain, budak lain ni punya sama. So attraction orang interviewer tu tengok je, interesting lah resume dia ni. Okay, cara you buat. So kita nak menarik minat awal. The first glance tu kita dah tengok orang tertarik dengan kita punya resume. Contoh cara letak gambar. Kalau gambar dulu yang square saja tu dah tak laku dah. Sekarang kena ada image sikit ambil gambar. It's okay to letak profile pictures. Yang mungkin berdiri. Yes, kan? Yang ada style sikit, style CEO ke apa. Nampaklah yang kita ni berani. Yes. So kalau boleh kadang sekarang ni orang nak letak full. Top to toe, gambar, full image. Jadi kita nampak macam mana you berdiri. So kita tengok compare dengan orang yang datang tu. Itu contoh dia lah. Dan ada banyak teknik lain ya. Gambar is one, orang kata salah satu, sikit lah percentage dia. Penulisan. Tapi konten dalam tu, cara you tulis tu is also give an impact. Mana nak dilukan, mana nak dikemudiankan.
apa yang kena di-highlightkan, you punya extra strength, what different between you and other competitors yang datang. So, these are very important. Ini kena attend program lah. Kita nak cakap over the radio memang betul juga. Susah ya. Okey, dan sebenarnya untuk saudara Amza Syafan, nanti bolehlah mungkin kalau emailkan ke IMR FM, mungkin kita boleh bagi tahu details untuk yang program tu kan. Macam mana kita nak tangani temu duga. Sebab sebenarnya saya dah tahu serba-serbi dah hari tu pergi kan. Dah tahu sebenarnya temu duga ni sebenarnya kita tak boleh nak memburuk-burukkan company sebelum ni. Kalau boleh kerja kena tetap at least 2-3 tahun. Jangan buat job hopping. Jangan buat job hopping. Saya rasa apa yang saya cakap ni banyak syarikat akan tepuk tangan dan berterima kasih kalau saya cakap ni. Jangan buat job hopping khusus kepada semua mahasiswa yang baru grad, baru bekerja dalam tempoh setahun. Elakkan daripada buat job hopping. Sebab at the end of the day, orang kata sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. So, bila you jatuh, you susah nak bangun nanti. Sebab kita, majikan-majikan ni pun dah mula pandai dan kita dah tahu dah trik-trik yang berlaku. Di mana job hopping ni, contoh kerja 2-3 bulan kat syarikat ni berhenti, pergi kat syarikat lain minta gaji lagi tinggi. Okay? The most you boleh pergi 2 atau 3 kali. Sebab at the end of the day, nanti kali ketiga you pergi, mungkin syarikat tu tak nak ambil you lagi sebab dia akan nampak. Asyik lompat dan dia kata, kenapa you 3 bulan? Kenapa you 4 bulan je? Kita dah nampak dah you punya trend, we know that you are job hopper. So normally company tak nak ambil sebab it's a waste to invest on you. Sebab you have to remember, bila you masuk kerja, bermula hari pertama is already an investment from the company. The way kita ajar you, kita train you, it's all cost and investment. So penat-penat buat investment, penat-penat train dan groom you, lepas tu pergi cabut. Balik modal, tak sempat you dah cabut. You dah cabut, orang lain dapat benefit. Betul. So at the end of the day, kita pun owner of company pun kita attend juga CEO program, owners of company pun kita ada pun banyak program juga. So kita pun belajar daripada benda-benda ni. Dan if you tengok you tak boleh lari pun, you nak lari kat mana, resume you akan menunjukkan you berapa bulan. Kalau you tipu, you tak terangkan berapa bulan tu, nanti masuk kerja kita boleh check juga dekat you punya EPF. Kita tahu you daripada syarikat, kita boleh minta, kita boleh ada maklumat tu. So kita tahu you pernah bekerja dan sebagainya. So macam mana pun kita boleh detect balik. So avoid from doing job hopping. So it's not, banyaklah sebenarnya trik ni, data interview untuk orang yang dah pernah bekerja, untuk student yang sebelum pernah bekerja dan sebagainya. Yang penting kena attend benda tu kan, kena attend doktor punya seminar. Saya sangat galakkan anda semua menghadiri program persiapan sebelum bergraduat. Macam mana Ira pernah attend dulu lah kan, persiapan. So sebenarnya itu pun program tu singkat sangat. Cuba datang dan anda akan dipersiapkan dari segala sudut. It's a good investment untuk diri anda sendiri supaya anda dapat ilmu, anda tahu bagaimana cara nak orang kata market yourself. Lepas tu dengan sekali marketing je, you strike the deal dan you mungkin dapat majikan yang bagus, syarikat yang bagus dan stabil dan sebagainya. So, kita selalu nak yang terbaik untuk diri kita sendiri kan. So melaburlah dulu untuk ilmu dan selepas itu anda akan dapat hasil dia, insya-Allah. Itu dia tadi pesanan yang sangat berharga. Moga-moga saudara Amza dapat sedikit sebanyak input. Kalau nak lebih lagi boleh emailkan ke IMR, nanti saya bagi. Lepas tu kita boleh direct terus tanya Dr. Sharifah Mazlina. Jadi ada apa-apa kata pesanan yang terakhir sebab masa sangat mencemburui kita. Dah pukul 1 dah. Betul. Okey, dalam program saya nanti yang rancangan apa kata, kita ada 3 tadi. Saya kata 1, apa kata cuba. Yang kedua, apa kata ubah. Ni kita nak ajar ubah lah, benda yang negatif ni selalu tak nak ubah. Kita kata apa kata kita ubah. Dan yang ketiga, apa kata kita tolong. Apa kata tolong. Okey, jadi ini untuk orang-orang yang memerlukan sokongan, bantuan, ada benda nak buat dan minta sokongan ramai, kita war-warkan dan kita beri motivasi untuk sama-sama kita menolong. Demi perpaduan umat. Satu Malaysia. Jadi terima kasih doktor kerana sudi datang ke konti IMR FM ni. Sama-sama. Jadi diharapkan para pendengar setia radio IMR FM dekat luar sana bukan sekadar terhibur saja sebab doktor datang, tapi dapat input. Sebab bagi saya balik daripada seminar hari tu je, saya rasa macam saya kena tampar. Anda pula bagaimana? Tapi tak apa, hari-hari kita akan mainkan. Itu tanpa sayang bukan tanpa tak nak datang lagi. Betul, tanpa sayang. Jadi stay tune, stay happy hanya di IMR FM, radio peneraju survival umat anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.